Sekarang dengar. Okey. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para pelajar yang dikasihi sekalian. Selamat petang, apa khabar semua para pelajar? Cikgu doakan semua dalam keadaan yang sihat walafiat, dalam keadaan yang bersedia, dalam keadaan yang masih bertenaga, masih bersemangat untuk menuju hari-hari yang terakhir. Dan kita berada pada hari yang keberapa guys sekarang ni? Berada pada hari yang ke-5. So, kita berada pada hari yang kelima guys. Daripada 7 hari program Kasih Gegar. Kasih Gegar 7 hari Math at Math bersama dengan PTIN Studio. Alah, sedihnya tinggal lagi berapa hari je lagi ni. Okay, jangan risau. Ya, InsyaAllah kita akan anjurkan lagi beberapa program. Yang mana program-program daripada PTIN Studio bukan hanya 7 hari mencintaimu sahaja. Program-program kita akan bersasar sehingga ke habis SPM kamu insyaAllah. Ya. Jadi memanglah kalau ikut setiap program tu kita akan ada orang kata apa? Ada yang datang, ada yang pergi, ya. Ada yang perjumpaan, ada yang perpisahan. Jadi tak apalah, ya. So 7 hari ini yang penting apa objektif kita? Kita nak memastikan bahawa semangat kamu kekal dalam pada tahap yang tinggi. Kalau sebelum ini tidak bersemangat dengan maths, sekarang ni dah mula bersemangat dengan matematik. Okey. So, para pelajar dikasihi sekalian, ya, bagaimana perasaan kamu semua sekarang ni dengan matematik ni? Ataupun masih rasa belum cukup lagi untuk kita bersemangat lagi ni, macam mana perasaan kamu semua? Adakah masih ada semangat tu lagi? Ya, adakah masih ada lagi orang kata bibit-bibit mencintai mengakhir-akhirkan 7 hari itu lagi? Oh, tak sabar nak maths. Alhamdulillah. Semangat teruk ni, sir. Semangat teruk yang katanya. Semangat lagi. Alhamdulillah. Okey. So, okey, boleh insyaAllah semangat. Tapi sedih dah nak habis lah. Okey. So, para pelajar dikasihi sekalian. So, hari ni apa yang kita akan buat? Kita akan belajar berkaitan dengan satu topik yang bagi saya agak menarik juga. Yang kita panggil sebagai Operations on Set. Ya, ataupun kita punya operasi set. Dalam kata mudah set. Ya. Baik, berapa orang yang dah belajar dengan set? Berapa orang yang belum belajar set? Dan berapa orang yang dah belajar tapi rasa macam out terus? Memang tak pernah faham pun apa itu set. Ya, siapa yang dah belajar set tapi dia tak faham langsung dengan set? Ataupun mungkin dalam keadaan kalau kita bagi skala dia 1 hingga 10, 1 ke 2 gitu. Ada yang dah belajar tapi rasa kurang. Dah belajar tapi tak faham. Tingkatan 4 kan? Ya, betul. Tingkatan 4. 50-50. Okey. Kita bagi skala lah. Kita bagi skala. Kalau saya minta tanya skala untuk set, ya, 1 paling teruk lah. 10 paling power sekali. Kamu memang okey, cun-cun punya. Okey, bagi skala 1 hingga 10. Di manakah level kamu? Kita nak tengok majoriti kat mana. Wow, ada yang 10. 3, 7, 5. 5, 4, 3, 7. 4, 9 pun ada, Alhamdulillah. 3, 1, 7, 2, 8. Okey, so belajar online kan macam 5 je. Okey. So, para pelajar dikasihi sekalian, biarpun di mana skala kamu, tetapi kekal fokus bersama dengan PTIN Studio pada petang ni. Ya, kalau kata kamu sebelum ni 9, kita anjakkan jadi 10 mungkin. Okey. Alright, so ya, kita akan mulakan dengan kita punya penerangan sedikit dahulu dengan set. Okey. Ya, sebab tu kita kat sini nak pelajari benda yang kita tak mahir. Alhamdulillah. Okey. So baik, dalam set kita guys, dalam set, apa yang penting dalam set? Itu yang penting tu, ya. Apa yang kita nak kena faham tentang set dulu. Sekejap ya. Apa yang kita nak kena faham tentang set? Okey, mari kita tengok jap. Okey, bila kita sebut tentang set ni didatangkan dengan beberapa simbol yang kadang-kadang set ni didatangkan dengan simbol-simbol yang kadang-kadang kalau kamu tersalah simbol out terus, ya. Kita nak mahir dulu dengan simbol-simbol, beberapa simbol lah. Jadi saya tak boleh nak senaraikan semua lah. Mungkin apa yang terlintas dalam kepala saya, kita akan keluarkan simbol kita. Yang pertama, kita ada simbol yang macam ni guys. Macam ain ni. Tengok simbol ni. Simbol ni kita panggil sebagai simbol apa ni? Ya, kita panggil sebagai set. Set semesta ataupun bahasa Inggerisnya kita panggil sebagai universal set. Okey, good. Universal set. Universal set ni maksudnya apa? Universal set ni adalah kita punya satu set yang mana data-data kita hanya orang kata di dalam kategori itu sahaja. Ya.
Contoh biasanya kalau kita letakkan dalam satu kotak macam ni, maka unsur-unsur, di dalam ni ada unsur-unsur dia. Dalam set semesta ni unsur-unsur ada dalam ni je. Contohlah contoh, set semesta ni diwakili oleh kita punya digit integer ya, positif daripada 1 hingga 20. Maka kita adalah digit dia 1, 2, 3, 4 sampai 20 begitu. Okey. So itu antara kita punya simbol yang pertama yang kita kena tahu. Baik. Simbol-simbol yang biasa kita tengok ya. Yang pertama ya, kadang-kadang dia kata macam ni, A keseluruhan B. Ini simbol ni, dia macam U tetapi dia bukan U ya. Kita panggil set kesatuan ya, kesatuan ya. Yang mana dia mewakili keseluruhan A keseluruhan B ya, A keseluruhan B. Mungkin ya kalau saya nak tukarkan sedikit. Sekejap katakanlah kita buat macam ni. Kita punya universal set adalah diwakili hanya untuk A keseluruhan B. Maksudnya apa? Maksudnya kita ada set A dengan set B yang mana dia tak ada set selain daripada, dia tak ada unsur-unsur lain daripada set A dengan set B. Itu sahaja. Ya, kita ada unsur-unsur di dalam A dengan B saja kalau kita kata universal set dia begitu. Okey. Baik. Nanti kita akan tengok macam mana bentuk-bentuk dia. Baik. Kalau saya kata A keseluruhan B, maksudnya kita ambil A ni, tak kisahlah A dengan B dekat mana. Dia terpisah ke, dia sekali ke. Maka kita katakan A dengan B itu kesatuan. Yang ni kita ambil ya. Dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai set kesatuan. Ya, kesatuan ataupun bahasa Inggeris, ya, terima kasih Wan, dia panggil sebagai union. Union. Bukan onion ya. Union. Union. Ya. Kesatuan kita. Baik. Bila disebut tentang kesatuan ya, union ataupun kesatuan, dia dalam kata mudah lah, bahasa layman lah ya. Untuk yang kita nak faham bahasa-bahasa biasa, kita kata dia mewakili semua lah. Iaitu mewakili A ke semua B. Maksudnya semua ambil A, kemudian ambil yang B. Tak kisahlah dia berpisah ke, ataupun mungkin dia bersilang ke, begitu. Ya. Kalau katalah ini bersilang begitu. Dan ada lagi satu tanda guys. Ini tanda yang pertama yang mana kita panggil sebagai union. Ada lagi satu tanda lah. Tanda apa ya? Kalau saya kata macam ni. A bersilang dengan B. Ini kita panggil sebagai persilangan. Bersilang. U terbalik. Macam N lah tapi U terbalik. Yang ini kita panggil sebagai apa? Kita panggil sebagai apa? Ya, intersection. Dia bukan subset, dia panggil intersection ya. Subset lain. Ini intersection, intersect ya, intersection ataupun kita panggil sebagai persilangan. Yes, dia ambil adalah kita punya unsur-unsur yang sama, persilangan ya, persilangan. Di manakah A yang intersect dengan B ni? Di dalam ni, nampak dia bersilang ni. Kalau A dengan B yang atas ni ada tak titik persilangan? Ada tak kawasan kita punya set yang sama? Ada tak unsur-unsur yang sama di antara A dengan B ni? Untuk yang kes yang atas ni? Tak ada. Tak ada. Jadi tak ada yang bersilang, maksudnya saya boleh katakan bahawa untuk kes yang atas ni ya, kita boleh kata kes yang atas ni, A yang bersilang dengan B adalah apa tanda ini pula? Apa tanda ini pula? Tanda ini kita panggil sebagai, tolong take note guys ya. So saya suka dalam kita punya dalam grup Telegram channel ada pelajar kata tips untuk mengelakkan dan mengantuk dalam kelas, salah satunya apa yang cikgu tengah mengajar secara online sebagainya, sediakan kertas dengan pen, tulis apa yang cikgu kita buat ya. Buat nota cantik-cantik. Yang ini kita panggil sebagai apa? Ini kita panggil sebagai set kosong. Nampak? Set kosong ya, set kosong. Bukan set unsur kosong tetapi set empty set, kita panggil sebagai empty set. Dia boleh tulis dalam dua keadaan, yang ini ataupun yang ini. Kedua-dua ini kita panggil sebagai apa? Yang ini kita panggil sebagai empty set. Dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai empty set. Empty set ataupun set kosong. Set kosong ni bukan unsur dia kosong, tetapi dia tiada unsur di dalamnya. There is no elements inside the set. Ya, dia tidak ada unsur ya. Kalau macam ni ada unsur lah, dia ada bersilang. Okey, apa membezakan yang bersilang dengan kesatuan ni, kita kena faham dulu. Ya, contoh macam ni guys. Katakanlah di dalam kelas kita ini ada 5 orang pelajar lelaki, ada 6 orang pelajar perempuan contohnya. So jumlahnya berapa orang? Ada 11 orang, betul? 5 orang pelajar lelaki dan 6 orang pelajar perempuan. Ya, totalnya ada 11 orang. Maka yang inilah pelajar lelaki, inilah pelajar perempuan. Faham tak? Ya, ini adalah kita punya unsur-unsur, elements yang berada di dalam set itu. Dan B pula diwakili oleh pelajar-pelajar yang diwakili oleh pelajar-pelajar perempuan tadi. B. Baik. Sebagai kes yang mana kes yang
persilangan yang tiada yang persilangan ni. Contoh ya. Kita kata okey, katakanlah ada 5 orang pelajar lelaki, 6 orang pelajar perempuan. Salah satulah kisah, ya. Kemudian kita katakan bahawa kita nak tengok pelajar-pelajar yang minat dengan Euro 2021. Ada tak dekat sini? Ya. Contohnya kalau tidak ada 5 orang pelajar lelaki ni memang tak minat langsung bola. Ada yang saya tu. Wow. Okey, katalah 5 orang pelajar lelaki tak minat, pelajar perempuan dia tak minat. Sabar. Tak boleh. Kita tak boleh ambil kes macam tu. Kita ambil macam ni. Katakanlah kita kata ini adalah pelajar lelaki. Tadi pelajar lelaki. Kita nak ambil minat yang sama ni. Pelajar lelaki. Okey. B adalah pelajar perempuan. Yang bersilang ni kita bagi contoh apa ya? Mereka yang bersilang. Johor, Cameron, France, England. Tu dah keluar tim masing-masing, ya. Baik. Yang bersilang ni contohnya mereka berkongsi minat yang sama. Contoh ya. Okey, katalah kita kata yang minat masak pelajar perempuan yang minat masak, pelajar lelaki yang minat masak. Maksudnya ini pelajar perempuan, ini pelajar lelaki. Ini pelajar perempuan, pelajar lelaki. Yang di tengah-tengah ini adalah pelajar-pelajar yang berkongsi minat yang sama. Terima kasih Wan, ya, minat yang masak, ya. Contohnya pelajar lelaki ada yang minat masak, ada. Pelajar perempuan yang minat masak, ada. Ya. Maka dia orang berkongsi dengan minat yang sama di tengah. Yang baki sebelah kosong sini maksudnya pelajar lelaki yang tak minat memasak. Ini adalah pelajar perempuan yang tak minat memasak. Adakah pelajar perempuan tak minat masak? Tak ada kot ya, semua minat masak ya. Okey, begitulah kita punya ni, ya. Dia berkongsi kepada dia punya minat yang sama, begitulah, ya, berkongsi pada sifat yang sama. Okey, ada yang saya juga, ya. Okey, jom kita bincang terus soalan guys. Kita tak nak panjangkan masa, jom kita tengok dulu. Baik, of course dia ada technical lagi guys, dia ada subset dia. Nanti dari masa ke semasa kita tengok pada soalan-soalan baru kita akan bincangkan dari masa ke semasa. Jom kita lihat balik semula. Okey. Baik. Tu tengok dekat skrin kita ni. Kita tengok apa yang berlaku dekat sini. Okey, so yang pertama kita lihat dekat sini. Okey. Perhatikan. The Venn diagram gambar rajah Venn di atas menunjukkan set semester. Baik guys. Set semester macam saya terangkan tadi, set semester. Set semester ni mewakili apa? Set semester ni adalah mewakili semua kes kita berada di dalam kita punya dalam kotak tersebut. Maksudnya biar pilih hang ni A ke B, C, D, E, F, G, H ke, ya, semua berada di dalam set semester. Dalam ni je. Lain daripada kelas ni kita tak belajar. Kita hanya ambil kajian dalam ni saja. Baik, kita perhatikan dalam soalan. Set P dan set Q. Set P dalam tu, set Q pun ada. Okey, kita perhatikan set P, ini adalah set P kita. Ini adalah set Q kita. Ada persilangan tak di antara P dengan Q tu? Ada tak persilangan P dengan Q? Yang mana persilangan P dengan Q? Ada. Yang mana unsur yang bersilang antara P dengan Q? Ada. Satu je. Apa dia tu? Bagus. Terima kasih kerana respon anda semua. Yes. H. Good. Tu nampak tak yang ni? Unsur H ni dia berkongsi. Ya. Kita boleh tulis macam mana tau? Tengok ya. Set P yang bersilang dengan set Q, empty set ke? Bukan empty set. Dia ada satu unsur, iaitu unsurnya apa? Unsurnya adalah H. Guys, jangan tulis macam ni guys. Jangan tulis macam ni. Kita mesti didatangkan dengan tata tanda set. Yes, set notation. Set notation ni penting sebab kita nak menunjukkan bahawa apakah elemen-elemen yang ada di dalam kita punya persilangan di antara P dengan Q. Boleh? Okey, seterusnya guys. Kalau saya tanya N untuk P yang bersilang dengan Q, apa maksud N guys? Apa maksud N yang P bersilang dengan Q? Apakah maksud N yang mana persilangan tersebut? Ya, yes, dia menunjukkan bilangan unsur, the number of elements inside the intersection of P and Q. So how many elements yang kita ada? Berapakah unsur yang kita ada? We only have one element which is H ya. Dia bilangan dia satu. N ni menunjuk kepada berapa bilangan unsur kita. Begitu. Kalau saya buat macam ni guys ya. Kalau saya buat kita punya P keseluruhan Q.
Saya suka kata dengan pelajar macam ni. Kalau yang ini kita anggap macam kita punya dia macam sifat dia terbuka. Macam dia mangkuk yang terbuka, dia boleh terima siapa-siapa saja pun di dalam ni. Tak kisahlah hang ni macam tak sealiran dengan aku apa semua kan. Dia boleh masuk sekali, kita duduk sekali, kita belajar sama-sama. Yang ini maksudnya dia boleh terima siapa saja, terimakan dia. Tapi kalau yang ini saya kata macam katak di bawah tempurung. Simbol dia macam katak di bawah tempurung. Katak di bawah tempurung ni maksudnya dia suka duduk di geng-geng dia aja. Nanti kalau kamu tengoklah kat sekolah pun ada kan, geng-geng pok-pok dia aja. Dia duduk dalam 5-6 orang, kita datang sekali kan, tiba-tiba dia macam tak mau berkawan dengan kita. Ini geng-geng katak di bawah tempurung. Iaitu dia nak tengok apakah unsur-unsur yang mempunyai yang di dalam kurungan tu. As-sabiyah kata Amirul. Gitu. Jadi kalau kita lihat kat sini, P yang keseluruhan dengan Q, resis katanya. Okey, apakah unsur-unsur yang mana melibatkan P keseluruhan Q? Ambil saja guys. Apa saja yang ada dekat P, apa Q, gabungkan sekali. Ya, apakah P dengan Q? Kita tengoklah P nak susun pun tak apa. A, kita ada A, B, C, E, F, H ya. Masuklah A, B, C, E, F dengan H. Boleh? Na'udzubillah dia kata gitu. Ya. Gitu. Boleh? Ya, so kalau saya tanya N, berapakah bilangan yang mana P keseluruhan bagi Q? Berapa kita ada? 2, 4, 6 ya. Kita ada 6 bilangan dia. Itu bilangan dia guys ya. So, bukankah H ni timbul 2 kali? Sebab H ni dia merujuk kepada set P, H ni merujuk kepada Q. Dia kan berkongsi duduk di sama-sama dekat satu tempat tu. Contohnya kalau kita ada pelajar lelaki tadi dengan pelajar perempuan. Siapa minat memasak? Duduk di depan sir sekarang. Maka katalah perempuan tu datang seorang dekat sir. Maka dia seorang je. Mana boleh dia mewakili P dengan Q dekat asing-asing. Dia berkongsi dekat minat yang sama, dia seorang je. Satu unsur tapi dia duduk di kawasan yang sama. Macam tu. Boleh ya? Okey, baik. Kemudian kita apa lagi ya? Okey, kita tengok dalam soalan lah. Kita tengok pada soalan. Ni guys. Okeylah, kita kata list all the elements in the set. Dia tunjuk, dia minta apakah unsur. Tadi kita dah senaraikan P. Ya. PKPD sir nak pergi. Okey. P keseluruhan dengan Q. Boleh? Tadi kita kata P dengan Q yang ini. Tetapi sekarang ni dia bukan nak P keseluruhan Q. Dia ada satu tanda macam ni. Apa maksud dia? Apa maksud dia? Dia panggil sebagai set pelengkap. Set pelengkap. Ya. Set pelengkap. Set pelengkap ni apa? Kita kata macam selain daripada dia lah. Senang cerita macam tu lah. Selain daripada P yang kesatuan dengan Q. Maksudnya, tadi kita katakan P keseluruhan Q adalah A, B, C, E, F, H. Maksudnya kalau kita ada tanda ni, maksudnya kita ambil selain daripada A, B, C, E, F, H. Selain daripada dia, yang melengkapkan keseluruhan set kita. Kita buat macam ni lah. Tengok kan, yang ni kan P keseluruhan Q kan. Apakah selain P yang keseluruhan dengan Q tu? Ada ke tu? Yes, DG. Katanya DG, DGI. DGI. So kita ada set dia adalah D, G dengan I. Inilah set kesatuan kita. Set kesatuan pula. Untuk kita punya unsur-unsur dia. Kalau saya tanya berapa bilangan dia? Berapa bilangan dia? N untuk P keseluruhan Q. Tetapi kita nak selain daripada dia. Berapa ada bilangan dia? Kita ada 3 bilangan dia. Ini dia. Boleh? Alhamdulillah. Ya, faham ya? Okey, jadi apa jawapan kita kat sini? Jawapan kita adalah B. Okey, faham semua? Faham semua? Para pelajar faham? Anak-anak murid sekalian faham? Alhamdulillah kalau faham ya. Yang bertambah faham, terima kasih. Siapa yang belum faham sebelum ni, saya harap kamu faham, tambah faham sekarang ya. Okey, alhamdulillah. Faham panjang Syafiq. Alhamdulillah. Okey, mari kita tengok soalan nombor 2 pula. Okey, sekarang ni kita cerita tentang subset. Kita tengok dekat skrin kita ya. Kita nak list all the subsets of set Y. Set Y, kalau saya tanya, Y dia, berapakah unsur yang dia ada untuk 1 dengan 8 ni? Berapa unsur? Unsur tahu, elements. How many elements? Kalau saya tanya berapakah elements untuk Y, bilangan dia? Dia ada 2 saja kan? Dia ada 2 saja. Tapi sekarang dia bukan nak tahu elements tahu. Dia bukan nak tahu apakah unsur-unsur dia. Kalau tanya unsur-unsur dia 1 dengan 8 lah. Tapi sekarang dia nak tanya apa? Dia nak tanya subset guys. Ada keyword dekat situ subset. Baik, apakah subset kita? Baik, subset ni maksudnya anak-anak, kemungkinan anak-anak yang dalam set tersebut. Contoh macam ni guys, kita tengok dekat sini sekejap. Saya beritahu kamu. Subset ni saya suka bercerita macam ni lah. Macam dalam keluarga kamu lah.
dalam keluarga kamu, dalam rumah kamu, ada mak ayah, anak-anak dia lah, mak ayah kamu, abang kakak, adik dan sebagainya. Maka di dalam rumah kamu ni, contohnya, saya tengok pakai whiteboard sekejap boleh? Kita pakai whiteboard sekejap. Kita ambil macam contoh tadi. Kita nak faham subset tu ya, subset tu. Katakanlah dalam kita punya set ya. Betul, siapa tu? Nabil. Set kosong pun dikira sekali. Betul. Empty set pun dikira sekali. Dalam keluarga kamu, dalam rumah kamu, ada keluarga kamu. Katalah saya kata mak, ayah, lepas tu ada abang kamu, ada adik kamu, contoh kan. Lepas tu ada kamu kan. Contoh macam tu lah. Ada 5 orang. Tetapi di dalam rumah kamu juga, ada keluarga yang mana duduk sekali, iaitu atuk dengan nenek kamu, contohnya. Katalah ini atuk nenek kamu. Atuk dia, huruf dia X. Nenek dia, huruf dia Y, contohnya. Lepas tu ada pula, ini keluarga ayah kamu. Ni atuk ayah kamu. Atuk belah ayah kamu. Tapi anak atuk kamu ni, ada dalam rumah atuk kamu duduk sekali sama-sama ni. Contohnya, ada F dengan G. Ni yang dia dah kahwin dengan orang lain, dia orang pun ada anak dia orang sendiri. Okey, macam ni guys. Ini adalah kita punya set semesta ataupun kita panggil sebagai universal set. Universal set ni maksudnya dalam kita tengah kajian tentang keluarga atuk dengan nenek belah ayah kamu. Dia ada keluarga kecil. Ini kita panggil sebagai subset sebab ini set besar ni, ini set besar. Ini sebagai subset kita, ini sebagai subset kita, atuk nenek kamu pun sebagai subset unsur-unsur dalam dia. Okey, tapi kita ambil mudah macam ni guys ya, ambil mudah. Dia ada satu formula. Pernah tengok tak formula untuk tahu berapa bilangan subset yang ada dalam satu-satu kita punya set tu. Okey, kita tengok balik semula dekat skrin ya. Sekejap ya. Okey, kita tengok balik semula. Okey, tengok ya. Okey, sekarang ni kita nak tahu subset. Okey, apa simbol subset? Apa simbol subset? Simbol subset ni dia macam C. Boleh? Simbol subset ni adalah C. Okey, dia macam C tapi dia panjang sikit gitu. Ini subset. Ya, kita boleh kata apa? P adalah subset kepada Q. Kalau P subset kepada Q, dia mesti P tu dia macam anak tau. Dia mesti ada dalam keluarga kecil, di dalam keluarga besar. Maksudnya, siapa dalam siapa? Mesti P di dalam Q. Maksudnya, subset P ni mesti berada di dalam Q. Kenapa? Sebab kita katakan P ni adalah subset. Subset kepada set Q ni. Nampak? Set Q ni maksudnya abang besar lah. Keluarga besar lah. P ni adalah anak keluarga kecil tu dalam tu. Maksudnya P mesti berada di dalam. Tapi contohnya, kalau saya kata macam ni. Saya alihkan macam ni. Sekarang ni keadaan macam ni. Adakah P masih subset kepada Q? Tolong jawab. Adakah P subset kepada Q? Kali ini dia bukan subset. Sebab apa? Sebab dia tak completely inside ataupun completely dalam kita punya Q. Dia syarat untuk jadi subset, keseluruhan ahli keluarga tu mesti duduk di dalam Q. Dalam kes ni tiba-tiba ada yang tersesat di bahagian luar ni, maka dia bukan subset. Tanda dia macam tu. Tanda macam ni maksudnya dia bukan subset. Boleh faham ya? Jadi dalam kes kita nak tahu apakah subset bagi Y ni, yang pertama kita dia mesti ada ni apa? Dia mesti ada 1, dia mesti ada 1, dia mesti ada 8 dan mungkin juga dia ada pasangan 1 dengan 8 dan mesti ada set kosong kat sini. Kita nak tahu bilangan dia, ingatkan Ini kita panggil sebagai subset. Nak tahu bilangan subset. Bilangan subset. Okey, bilangan subset, kita ada satu formula. Formula kita adalah 2 kuasa dengan n. Okey, apa itu n guys? Pernah tengok tak formula? Saya ingat PT3 dulu ada ni formula ni. Ya, 2 kuasa dengan n. N ini adalah merujuk kepada bilangan. Bilangan apa? Bilangan unsur. Bilangan unsur. Berapakah bilangan unsur dalam Y ni? Berapakah elemen dulu? Dia ada 2 kan? Jadi maksudnya you ambil 2 kuasakan dengan 2. Maksudnya you mesti ada 4 subset. Iaitu apa? 1 standalone, 8 standalone, mungkin dia gabung 1 dengan 8 dan mungkin mesti ada set kosong. Mesti ada set kosong dalam tu jadi jawapan kita adalah D. Macam tu. Okey, nak kita faham lagi. Sir, saya rasa macam saya blur sekejap lah. Okey, jom kita tengok sekejap. Katakanlah sekarang ni kan saya ada satu set X lah. Contohnya kita ada kosong, 1 dengan 2. Kenapa saya letak kosong? Ada sebab dia.
Sekarang saya tanya, berapa bilangan unsur? Kita cena pula dah. Kita kena tengok berapa bilangan unsur dalam ni. Kita ada 3 unsur iaitu 0, 1 dengan 2. We have 3 elements on that. Set X which is 0, 1 and 2. So now, kalau saya tanya subset, berapa bilangan bilangan unsur tadi 3 lah kan? Bilangan subset. Apa formula bilangan subset tadi? Tanpa tersasul-sasul dah. 2 kuasa berapa? Berapa unsur kita? Dia ada 3 unsur, maka 2 kuasa 3. Dia memang 2 kuasa unsur kita. Ya? 2 kuasa 3 berapa? Sama dengan 8. Maksudnya, kamu mesti ada 8 subset untuk kita punya X ni. Okey, jom kita senaraikan sekejap. Apakah subset-subset yang bagi kita punya X ni? Apakah subset dia? Mulakan dengan set kosong dulu empty set. Memang 2, memang betul 2. Tak kisah berapa bilangan unsur pun, subset, kalau nak kira subset, formula dia mesti 2 kuasa dengan n. Alia ya. Mesti 2 kuasa dengan n. N itu merujuk kepada bilangan kita punya unsur kita. Okey. Jadi dia mesti nak. Okey, lepas tu kamu buatlah yang single dulu. Kita ada 0, 1, 2 kan? Maka dia ada 0. Buat 0, 1. Lepas tu 2. Sorrylah pemalas sikit. 2 kan? Okey, kita baru ada 4. Patutnya ada 8 kan? Okey. Kita pairingkan dia pula. Pairingkan 0 dengan 1. Lepas tu kita pairingkan 0 dengan 2. Okey. Lepas tu pairingkan pula dengan 1 dengan 2. Ada berapa sekarang? Baru ada subset dia berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alamak sir, baru 7. Saya kata ada 8. Mana lagi satu? Yang ke-8 subset dia apa? Yang ke-8 kita gabungkan ketiga-tiga sekalilah. Semua sekalilah. 0, 1 dengan 2 lah. Maka inilah kita punya bilangan subset, iaitu ada 8 tadi. Jadi ini semua adalah subset-subset yang berada dalam set X. Jadi sir, kalau kata contoh set Z pula, contoh kita ambil set Z. Kalau set Z dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Berapa subset kita sir? Berapa subset kita? Mampus kita nak kira. 2 kuasa berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 2 kuasa 5, iaitu 32. So kamu kena senaraikan sampai 32 kemungkinan lah. Empty set dulu, lepas tu 1 single, 2 single, 3, 4, 5, lepas tu pairingkan 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, lepas tu 2, 3, 2, 4, 2, 5, lepas tu 3, 4, 3, 5, lepas tu 1, 2, 3, lepas tu 1, 2, 4, 1, 2, 5. Oh, mampus kita sampai 32 kita punya kemungkinan yang ada untuk subset kita. Pisang kita, betul. Tapi kalau 5 unsur ni, saya ingat dalam exam, terutama soalan objektif, dia takkan bagilah untuk senaraikan semua subset. Saya ingat kalau soalan objektif kalau keluar pun macam ni, dia akan tanya berapakah bilangan subset untuk yang ada ni. Kalau bilangan subset yang ni lah 32 subset yang kemungkinannya ada. Saya tak boleh gunakan kurungan macam ni, tak boleh. Sebab dia mesti set notation, wajib ada set notation. Okey, soalan yang baik daripada Alia. Okey, Alia. Sebab tu saya trickykan dengan tadi. Tak sama ke empty set ni dengan set kosong? Tak sama ke sama? Tak sama. Empty set ni yilai pocik. Dia tak ada apa-apa langsung di dalamnya. Kita panggil sebagai empty set. Empty kan? Empty bin. Empty set. Kalau set ni, ini kita panggil sebagai ada unsur tu kosong. Maksud dia macam sama. Macam ada nilai lah. 0, 1, 2, 3, 4, 5 kan Alia kan? Ya? Tetapi kalau yang ini langsung tak ada langsung. Macam rumah tu kosong. Tapi kalau yang ini pula ada rumah dia ada isi dia kosong. Faham tak? Ada beza tu. Ini ada nilai, yang ni langsung tak ada apa-apa langsung di dalam dia. So beza tak? Ada beza dia. Yang ni kita panggil sebagai empty set, yang ni kita set yang ada dalam dia ada zero elements dia. Boleh faham tak? Unsur kosong yang tak ada nilai tu letak satu je kan? Yes, betul. Unsur kosong yang tak ada nilai tu letak satu kan? Yes, betul. Saya cuba nak fahamkan juga ayat dia tu. Okey guys, kita movekan lagi. Okey, nombor 3. Venn diagram with the universal set. Tengok apa maksud dia guys. Apa maksud ni? Siapa tahu apa maksud ni? Alamak, kejapnya masa berlalu adik. Saya tengah bincang dengan tim kita lah. Sebab ada pelajar kata, "Sir, tak nak buat satu kelas yang betul-betul panjang satu hari tu? Kita kena jemput jugalah ya." Saya tengah rancangkan satu hari yang percuma jugalah untuk percuma juga. Tengoklah hari apa yang sesuai untuk kita buat panjang sikit lah. Tapi tak pasti lagi ya, tak confirm lagi. Kalau ada permintaan yang ramai nanti insya-Allah kita akan buat ya. Okey, mana tadi?
Okey, yang ini maksudnya apa? Set semesta tu, dia hanya melibatkan P union dengan Q dengan union dengan R. Maksudnya apa tahu? Maksudnya, set semesta kita yang dalam ni saja. Dia tak ada lagi dalam kotak set semesta, lepas tu dia ada mungkin E ke F ke, tak ada. Okey. Okey, so maksudnya apa? Maksudnya dia ada dalam bulatan dengan kotak ni sahaja. Okey. Baik, soalan. Which of the region ABCD represent yang ini? Guys, kalau tengok soalan macam ni guys, dia ada dua teknik tau. Teknik yang biasa, teknik pandangan terus. Pandangan terus ni tengok jawapan, tengok soalan dah tahu dah. Kalau kamu dah expert, kamu tengok kamu dah tahu dah. Tapi tips yang kedua adalah teknik numbering. Numbering teknik ni memang dah digunakan pakai secara meluas dan dalam buku teks pun ada. Sekejap saya tunjukkan. Siapa yang boleh congak dan tengok apakah jawapan kita untuk bahagian ni guys? Apakah jawapan kita? Siapa boleh nampak? Q yang bersilang selain daripada P. Q yang bersilang semua dengan selain daripada P bersilang dengan R. Jawapan dia apa? Oh, okey. Jawapan dia sebenarnya adalah D. Kalau tengok congak kita tahu. Okey, saya ajar cara congak dulu. Siapa yang advance sikit mungkin boleh fahamlah apa yang saya nak tunjukkan cara congak Apa maksud Q kesemua selain daripada P? Yang kesemua tahu. Q yang ni. Dia nak semua kan dengan selain daripada P. Ni P kan? Selain daripada P yang mana? Yang luar ni kan? Dia ada dua kawasan. Yang kurungan ni sahaja mewakili apa? Q dan juga semua ni nampak. Ini dia macam open sikit, dia boleh terima apa saja. Dan selain daripada P. Selain daripada P maksudnya luar daripada bulatan P, iaitu yang bahagian ni. Tapi kita ada dua kawasan B dengan D. Kenapa kita ambil D saja? Sebab dia nak dah lah warna merah tu. Lepas tu mesti bersilang, mesti ada sama dengan R. Kebetulan dalam ni je ada R. R tak ada dekat Q tu. Faham tak? Jadi jawapan kita adalah D. Saya tak faham Saya memang lemah bahagian set. Jom kita tengok numbering system. Okey. Bersedia guys. Siapa yang rasa lemah sikit tu bagi perhatian yang penuh dekat sini. Numbering system ni. B bukan dalam P ke? B memang dalam P. B memang dalam P. Tetapi dia nak semua dengan selain daripada P. So maksudnya dia bukan bersilang. Tapi kita nak ambil selain daripada. Okey, tak apa. Untuk Syafiq Aiman tu jom kita tengok balik semula. Kita guna konsep numbering. Numbering memang confirm betul. Tengok sekejap. Kita akan pecah-pecahkan number ikut part by part. Maksudnya bulatan ni kira satu. Yang dua ni kira yang mana tahu? Yang dua ni kalau kawasan yang faham tak? Yang ini ni kawasan yang kedua. Satu tu dalam bulatan tu saja. Okey, kita ambil ni yang pertama. Kawasan yang kedua yang ini, kawasan yang ketiga yang ni, yang ada C ni je. Kawasan yang keempat yang ada D ni lah. Faham Kita pecah ikut macam kek kamu potong. Okey, apa bahagian-bahagian tu? Kita ambil bahagian-bahagian dia tu. Ini bahagian satu saja. Bahagian dua ni dalam ni semua kecuali B dengan C. Faham ini bahagian C saja. Ini bahagian D saja. Okey, now. Sekarang ni kita tengok yang ini tengok baik-baik. Ini tengok saya kata ini dengan yang ini. Yang ini mesti ambil semua. Boleh faham? Dia macam open sikit lah. Tak kira lah korang yang minat macam mana pun kita ambil semualah. Jom kita berkawan lah. Yang ini apa? Ini macam katak di bawah tempurung. Dia nak kawan dengan kawan-kawan dia yang kawan yang sama aja. Ini asabiah kata kawan-kawan dia. Asabiah. Ini kita ambil sama. Apa maksud semua dengan sama? Jom kita tengok Okey. Sejak ada soalan B bukan dalam P tadi saya dah jawab. Kalau yang C tu bukan petak dia dikira P juga C tu bukan petak dia dikira P juga Sekejap saya nak cuba faham C tu kan petak dia dikira P juga C tu berada di dalam P. Betul? C tu berada di dalam P juga. Macam tu. Dia adalah C ni adalah sebenarnya adalah sebahagian daripada set R. Tapi dia berada di dalam. Maksudnya C dengan kita punya R ni dia bersilang dengan P dekat ni. Ni bersilang dia. Tak apa, nanti kita tengok bahagian numbering kita Okey, R tu yang mana? R tu yang mana? R ni yang semua ni kotak ni A, B, C, D ni jawapan. Yang ni bukan set tau, jangan confuse. Alamak ais. Satgi kamu confuse pula. A, B, C, D ni, ini jawapan, pilihan jawapan. A, B, C, D. Ini bukan set nah. Ini bukan set nah. Okey, A, B, C, D tu adalah kita punya kawasan. Okey. Yang set tu yang mana? P, Q, R ni lah. P semua ni yang bulat ni. Q yang bulat kecil ni. R yang mana? R yang petak ni. Macam tu. Okey, guys. Okey, bagi perhatian Sekarang ni kita akan tengok apa yang soalan ada. Okey, yang pertama kamu senaraikan apakah nombor-nombor yang berada dalam Q. Kita tengok Q. Q yang bulat ni saja kan. Apakah nombor Q? B tu bukan unsur. Apakah kita punya Q? Q
Q kita nombor Q. Satu je kan? Kita ambil satu je. Tulis je nombor dia satu. Okey, kita ambil P. P yang ada prime dekat atas tu apa maksudnya? P prime tu. Yang ada koma atau prime. P prime. P prime tu maksudnya apa? Selain daripada P. Pelengkap daripada P. Tengok P. Apakah pelengkap pada P? Apa nombor dia? Pelengkap pada P. Ini P pelengkap kepada P. Sebab dia nak pelengkap pada P. Jadi kita katakan P pelengkap. Bukan P pelengkap kepada P tau. Kalau P 1, 2, 3. Tapi dia nak bukan P. Kalau P memang 1, 2, 3. Tapi sekarang ni dia bukan nak P. Dia nak P prime. Iaitu selain daripada P. Ya, nombor 4 saja ya. Nombor 4 je. Maksudnya saya akan utamakan P prime sama dengan 4. Okey, maksudnya kalau kita perhatikan kat sini, yang inilah ni. Kita selesai ni dulu. Guys, tanda ni guys, tanda ni. Semua ke sama? Tanda semua ke sama? Yang ini semua dia macam open-minded sikit. Maksud semua ni, maksudnya kamu kena ambil semua yang kamu tandakan tadi. Faham tak? Ini Q, ini adalah selain daripada P. Sebab dia nak semua Q. Semua ni lah kamu kena ambil. Iaitu kawasan yang diwakili 1 dengan 4. Mana kawasan 1 dengan 4? Kamu kena shadedkan lah. Yang ni 1. Yang ni 4. Sama tak dengan macam saya lorekkan tadi? Sama kan? Okey. Tapi tak habis lagi. Tak habis lagi. Sekarang ni, kamu tengok R ni. Ada nombor R kan? Okey. Yang ini solution dia apa? Solution dia adalah 1 dengan 4. Ini solution dia 1 dengan 4. Okey. Lepas tu, dia bersilang dengan nombor R. Okey. Apakah nombor yang diwakili oleh nombor R? Kawasan R. Tengok R. Mana R? Mana R? R nombor apa? R nombor apa? R hanya diwakili oleh R semua ni tau. R semua ni tau. R adalah 3 dengan 4. Ya, termasuk 3 juga ya. R adalah 3 dengan 4. Kita senaraikan apa saja yang berada dalam R. Maka kita akan tulis dekat sini, okey, untuk R dia ada unsur-unsur dia bahagian 3 dengan 4 ya. Okey, sekarang saya tanya dengan kamu. Tanda ni. Yang ini adalah diwakili oleh yang depan ni tadi. Diwakili oleh depan ni. Yang R ni 3 dengan 4 diwakili belakang. Okey, sekarang ni saya tanya. Tanda ni nak ambil semua ke ataupun nak ambil yang sama? Semua ataupun sama? Sama. Jadi kalau sama, kamu kena ambil apa? Kamu ambil nombor yang sama je lah, nampak? Nombor 4 dengan nombor 4. Maksudnya jawapan dia hanya diwakili oleh 4 sahaja. Sebab itu jawapan tu kita hanya lorekkan bahagian 4 ni sahaja. Iaitu jawapan dia bahagian D tu. Gitu. Faham ya? Alhamdulillah boleh faham. Okey, boleh faham ke? Nak screenshot, dipersilakan screenshot untuk nombor 2 ya. Okey, silakan. Termasuk dengan soalan kat atas tu ya. Okey, boleh. Guys, jangan lupa tangkap gambar ke ambil video. Seseronoklah semalam ramai orang share di IG story tag dengan Mathness 49 dengan PTIN Studio kan. Alah dah nak habis sajalah tu. Minta maaf. Jom kita tengok sekejap kawasan sini. Alamak ni apa ni? Fine. Okey, tak apa. Kita tengok kat sini. Guys, ini adalah nombor-nombor yang berada di dalam set kita ya. Set semesta kita termasuk A, B. So, kenapa dia bukan kata set semesta A, B saja? Sebab dia ada set kat sini. Okey, kita tengok sekejap. Apa maksud N kat sini? Apa maksud N? Apa maksud N? N tu adalah bilangan. Bilangan ya. Dia nak tahu bilangan tau. Berapa bilangan? Apakah bilangan dalam tu? Okey, kita tengok dalam ni ya. Dia bagi tahu apa? Dia kata Raja 4 menunjukkan bilangan-bilangan unsur. Maksudnya ini bukan unsur dia 4. Maksudnya dia ada 4 unsur. A, B, C, D. Macam tu. Ni ada 3. E, F, G. Ini ada 9. H, I sampai 9. Faham tak? Sebab dalam soalan dia bagi tahu. Nampak? Menunjukkan bilangan-bilangan unsur yang ada dalam set semesta. Itu bilangan unsur. Tapi dia simplify. Bagi tahulah. Dalam tu ada 4. Dalam tu ada 3. Dalam tu ada 9. Di luar ni ada 1. Macam tu. Okey, sekarang ni kita buat balik semula. Okey, ni ada 2 teknik. Kan saya kata tadi, sama kamu tengok congak faham ataupun kamu pakai numbering system. Saya pakai congak dulu. Apa maksud ni? Yang dalam tu selain daripada prime dulu. Prime tu tinggalkan dulu. A yang bersilang dengan B. Yang bersilang kan katak di bawah tempurung. Mana katak bawah tempurung? Yang inilah kan? Faham? Katak yang sama kan? Katak di bawah tempurung 3. Tapi dia bukan nak 3 ya. Jangan bagi jawapan dia 3. 3 pun tak ada jawapan kita. Tapi dia nak selain daripada 3 tu. Selain daripada 3 yang mana? Nombor unsur-unsur dia. 4, 9 dengan 1. Tambah kawan. 9 tambah 1 tambah 4 berapa? 14. So jawapan kita adalah 14.
Sir, nak pakai konsep nombor sekejap, sir, tunjuk sekejap. Boleh. Saya baru berkenalan dengan nombor, jom kita tengok nombor. Baik, kita tengok macam ni. Sekarang ni sebab ada huruf A dengan B sebab prime tu di luar tau. Kamu kena utamakan A dengan B dulu. A, okey, apakah nombor untuk A? Alamak ai. Sekejap jangan confuse dengan nombor ni tau. Sir pakai warna biru Ini kita pecah-pecahkan kek kita. Ini bahagian yang pertama, ini bahagian yang kedua, ini bahagian yang ketiga, ini bahagian yang keempat di luar dah. Okey, untuk A tu, apakah nombor yang ada dekat A? Kamu nak pakai 439 tu pun boleh juga kan ya. A adalah 1 dengan 2 yang saya pakai warna biru. 4 dengan 3 lah, tapi saya pakai nombor-nombor yang saya baru wujudkan ni. Saya confuse lah, saya pakai 4391 boleh tak? Boleh. Pakai ya. Okey, B, apakah nombor-nombor yang diwakili oleh B? B bulatan ni pula nombor yang ada dekat B, 2 dengan 3 2 and 3. Okey, sekarang ni dia nak A yang bersilang dengan B. A yang bersilang dengan B. Yang ni tanda sama ke, katak di bawah tempurung ke ataupun semua? Dia ambil sama kan, katak di bawah tempurung kan. So ambil yang sama. Ada nombor yang sama tak antara A dengan B? Ada. Apa nombor dia? Nombor 2 ni lah. Kawasan yang kedua. Ni kawasan yang kedua ni, kawasan ni. Tapi dia bukan nak nombor 2 tu. Dia nak selain daripada tu. Selain daripada tu maksudnya kamu kena ambil 4, 9 dengan 1. Tambah dapat 14 juga. Tambah sebab nak tahu bilangan. Betul Adam Arif, tepat sekali. Sebab kita nak tahu berapa bilangan dia. Okey. So para pelajar dikasih sekalian, masa pun dah mencuri. Tim Sir dah 3-4 kali duduk. Dah habis. Sebab kita ada sesi admat pula lepas ni. Ada lagi soalan-soalan sepatutnya saya kena bincang dengan kamu. Tapi tak apalah ya. Para pelajar dikasih sekalian, mungkin esok kita perlukan esok untuk kita buat set lagi tak? Saya rasa nak buat set lagi lah. Macam seronok pula buat set ni. Nak buat set lagi ke untuk esok? Boleh kita minta panduan sikit? Sambung Sir. Nak lagi. Seronok. Nak belajar set lagi. Okey. Alhamdulillah. So esok kita buat set lagi lah saya ingat. Ya? Esok kita banyak lagi soalan. Kita sambung lagi. Okey. Thank you very much. Ya? Dah ketagih katanya. Okey. Yang mana yang tadi tu guys? Yang mana tadi tu? Saya nak tahu sekarang ni tahap kefahaman dengan apa yang saya ajarkan ni tadi. Teknik kotak apa nama yang katak di bawah tempurung tadilah ya. Lepas ni berapakah level kamu sekarang ni? Wow, dah terus 10. 100 terus dia perginya. 8 10 level up balik 8 alhamdulillah. Okey. Guys, tapi tak cukup lagi tau guys, tak cukup lagi. Insya-Allah esok tiap-tiap hari mesti ada input yang dapat. Alhamdulillah Nur Najwa. Ini yang penting ni. Kita nakkan sesuatu input yang mana kalau tak 100% pun kalau kamu dapat 80 to 80% dah good enough ya. Ada research mengatakan di dalam satu efektif dalam satu kelas tu ya, kalau pelajar masuk dalam kelas dia keluar dia bawa 60% input daripada apa yang cikgu dia ajar dah cukup baik dah. Kita tak harapkan 100%. 60% pun dah cantik dah. Metafora kalah Loki punya dagger punya metafora apa benda ni. Okey, so para pelajar yang dikasihi sekalian, so saya tak harapkan 100% tetapi kalau kamu dapat 60%, 50% pun bagi saya dah cukup berjaya dah kita punya objektif di dalam kita punya 7 hari ni. Para pelajar yang dikasihi sekalian yang mengambil ADMAT kita akan jumpa pukul 6 nanti untuk hari yang kelima sesi ADMAT. Tetapi yang untuk ambil matematik kita akan jumpa hari yang ke-6 esok guys ya. So para pelajar dikasihi sekalian, siapa yang masih belum berada dalam Telegram channel kita, keep masuk dalam Telegram channel. Siapa yang rasa nak sebar dengan kawan-kawan kamu, keep untuk kamu spreadkan dengan kawan-kawan kamu. Weh, tinggal lagi 2 hari lah Pitin Studio ni. Best ke tak best, kamu kongsi dengan kawan-kawan kamu. Tapi kalau rasa macam kurang best ya, nak bagi respon, tolong bagi respon dengan saya. Kita akan ambil maklum. Dan kita akan ada satu feedback form ya nanti pada hari yang ke-7 untuk kamu simpanlah gambar-gambar kamu ke ataupun kamu rasa macam nak meluahkan segala-galanya. Mungkin saya tak banyak chatting tetapi saya nak meluahkan nanti dekat form tu kamu luahlah sesungguh-sungguh hatinya. InsyaAllah yang tu pada hari yang ke-7 nanti kita akan share nanti. Okey, para pelajar yang dikasihi sekalian, insya-Allah kita punya mission kita pada hari yang kelima ni alhamdulillah setakat ni berjalan dengan lancar. Kita jumpa esok pada hari yang ke-6 bagi para pelajar untuk yang ambil ADMATS. Kita lagi 10 minit kita akan jumpa pada pukul 6 pula untuk hari yang kelima ADMATS. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Keep in touch. Guys, jangan lupa follow IG. Promote lagi IG ya. PTIN Studio. Tolong tulis kat sana dekat ruangan chatting. Dan siapa yang belum follow lagi IG Mathness49, tolong chat dekat situ, tolong komen dekat ruangan chatting Mathness49. MATHNESS 49 dan juga PTIN Studio. Kalau kamu sempat ambil gambar ke ya, kalau kamu sempat buat video ala-ala TikTok sikit, ada lagu-lagu yang macam wow, semalam best lah saya tengok ya, kamu tag dekat saya. Nanti saya akan repost balik semula. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa kamu esok untuk sesi Maths, ADMATS kita jumpa pukul 6. Bye bye.